Jadi muslim-musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua, fasal yang pertama, zina. Masuk dah situ. Perkara 14 kurungan pertama, zina. Zina ialah persetubuhan. Yang dimaksudkan persetubuhan ialah pertemuan antara zakar dan farash ataupun kemaluan lelaki dengan kemaluan perempuan masuk sehingga sekadar hasyafah sudah dianggap persetubuhan yang menyebabkan seseorang yang melakukan perkara tersebut wajib ke atasnya mandi wajib. Itu jelas yang pertama. Atau disebut juga sebagai jima'. Yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Yang namanya persetubuhan tu sudah pasti antara seorang lelaki dan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak, yakni bukan pasangan suami istri menurut hukum syarak nikah. Dia ada akad serah terima. Jadi yang disebut zina ialah persetubuhan tanpa akad nikah yang sah menurut hukum syarak. Ingat tu dulu. Dan kedua-duanya, yakni yang lelaki dan perempuan itu orang yang mukallaf. Kena ingat, yang mukallaf. Mukallaf yakni mereka ataupun orang yang telah baligh dan berakal. Ingat yang dulu. Baligh dan berakal. Itu sebut mukallaf. Nah, kita jelas sikit. Dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam ta'rif wata' syubhah, yakni persetubuhan yang meragukan. Persetubuhan yang meragukan, wata' syubhah. Jadi perlu dijelaskan oleh kita, kena sedia maklum, sebab itulah apabila berlakunya seseorang dengan seseorang lain yang bukan mahram bersekedudukan di dalam rumah, kita tak boleh mensabitkan tuduhan mereka telah melakukan perzinaan. Tak boleh. Melainkan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sebab tu dengan 4 orang saksi nanti dijelaskan. Dengan mata kepalanya sendiri, 4 orang saksi bila kita nak buat pertuduhan perzinaan, mereka yang bukan mahram bersekedudukan sama ada di rumah, di bilik ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi dan sebagainya. Tu kena jelas. Kita tengok mereka ni. Contoh nampak berlakunya. Itu hanya kita boleh mensabit kesalahan ke atas mereka itu hanya sekadar berkhalwat, yakni berdua-duaan di tempat yang sunyi. Karena tak boleh kita buat pertuduhan perzinaan selagi mereka tak mengaku. Itu. Jadi sebab itulah khalwat, dia ada hukuman, dia masuk dalam hukuman ta'zir. Jadi hakim di mahkamah syariah akan jatuh hukum ke atas orang yang berkhalwat. Tengok sekadar mana berkaitan hukuman yang dibenarkan di dalam kanun jenayah syariah yang diberlakukan di dalam negara kita di mahkamah syariah. Jelas. Jadi benda ni kita kena pastikan, kita kena tahu secara terang dan jelas
bahawa orang yang mukallaf yang boleh disabitkan hukuman. Ya, no? Sebab tu orang yang gila kanak-kanak tak boleh kita sabit, kita tak boleh hukum sebagai orang mukallaf. Apakah berlaku perzinaan itu secara rela, suka sama suka, ataupun secara paksaan, sama ada di pihak lelaki ataupun di pihak perempuan, tetap sahaja berlaku dianggap perzinaan tanpa akad nikah yang sah dan mereka adalah mukallaf. Paksaan. Baik dari paksaan tu dari pihak lelaki ataupun dari pihak perempuan. Yang perlu kita perjelas tadi kena ingat. Yang hasyafah tadi tu. Mesti jelas yang tu. Dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam ta'rif watak syubhah. Bila syubhah ni dia sangkaan. Sangkaan. Jadi kita tengok. Penjelasan seterusnya. Jadi saya rasa tu secara umum jelas. Hak tadi sebut apa itu persetubuhan, apa itu mukallaf, apa itu nikah yang sah mengikut hukum syarak. Jelas kan tu. Nak terang lagi, jenuh lagi ni. Tak habis kitab ni nanti. Kan? Yang tu semua sedia maklum lah. Yang nikah sah tu. Bagaimana kesaksian dua orang saksi ada. Bakal suami ada. Bakal isteri, wali. Dan sebagainya. Rukun nikah. Cerita bab nikah ni memang seronok lah. Mula-mula gelak dekah-dekah. Seronok. Gelak dekah selalu. Kan? Sembang orang. Kemah. Bila dah nikah. Setahun, 2 tahun. 15 tahun. Dia mulalah. Nyahat marwah itu gelak dekah. Kan? Kurungan 2. Jika seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dan lelaki itu menyangka, dia sangka bahawa perempuan yang disetubuhinya itu ialah istrinya. Dia sangka bini dia. Boleh jadi bini dia tu ada kembar. Boleh jadi. Ini kemungkinan dia sangka. Ataupun dia salah bilik. Boleh jadi. Ini. Sedangkan perempuan itu bukan istrinya. Itu kata persetubuhan yang meragukan. Sebab tu disebut tadi, yang atas tadi. Tidak termasuk dalam ta'rif watak syubhah. Yang tu tak boleh dikategorikan sebagai perzinaan. Walaupun berlaku persetubuhan antara keduanya. Sebab tak berlaku sah dari segi sah nikahnya. Tapi sebab syubhah. Yang meragukan. Tadi ni nak jelas. Sedangkan perempuan itu bukan istrinya. Atau lelaki tadi menyangka bahawa perkahwinannya dengan perempuan yang disetubuhnya itu sah mengikut hukum syarak. Contoh, dia kahwin dengan adik dia. Atau dia kahwin dengan kakak dia. Contoh gitu. Dia tak tahu yang tu kakak dia. Dia tak tahu yang tu adik dia. Sama ada seibu ataupun sebapak. Yang ni yang penting ni. Sebab tu kalau nak kahwin 2, nak kahwin 3, kena habaq. Jangan tak habaq. Kesian ke anak. Ni berlaku dalam masyarakat kita. Yang lebih kesian lagi pada anak yang kita kahwini perempuan itu, lahirlah anak perempuan tu kita kahwin dekat luar. Lepas tu kita tak daftar. Yang ni lagi kesan lagi besar. Kita tak daftar.
Akhirnya dalam surat beranak tu, anak tu disebut sebagai tidak sah taraf. Na'udzubillah. Bila sebut tidak sah taraf, seolah-olah anak itu adalah anak luar nikah. Ini kena pati-titi lah. Kesian ke anak. Padahal anak tu sah. Yang ni akan sabit dari segi harta pusaka dan sebagainya. Sebab tu terus terang dekat isteri. Kalau nak tambah lagi, itu pun kalau berani. Ya tak? Masalahnya kahwin di luar tu tanpa pengetahuan isteri, yang tu penakut. Ya tak? Yang tu nama dia penakut. Bukan berani, sembang dia kemas. You know? Ayat kopi pun terbalik kat kedai. Sembang kan? Sembang lah. Kena habak. Dah akad nikah terus habak. Mereka nak kata apa lagi? Marah takat sebulan dua je. Marah takat sebulan dua. Ustaz biasa kau buat? Aku tak pernah buat lah. Bukan tak berani. Ya tak? Yang ajar ni, Tok guru kita jugalah, Ustaz Pawah kata. Berapa je tak? Dia sembang je dah. Kan? Takat sebulan dua je. Bergegak rumah. Buat tak tahu sudah. Buat tak tahu. Dia tak apalah buat tak tahu kan. Masing-masing ada kemampuan buat. Tak ada kemampuan jangan cari pasal. Sedangkan sebenarnya perkahwinan mereka tidak sah. Contoh tadi saya bang tadilah. Dia tak tahu yang tu adik dia ataupun kakak dia ataupun abang dia. Maka hingga melahirkan anak. Anak tu tak, anak tu sah. Tak ada masalah. Cuma perkahwinan itu perlu dibubarkan. Kena bercerai. Kalau mereka tak bercerai, tetap juga nak ada bersama, itu baru dianggap berzina. Maka dalam kes ini, kedua-dua orang itu tidak boleh didakwa di bawah kes zina dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud kerana persetubuhan mereka itu adalah termasuk dalam kategori wata' syubhah, iaitu persetubuhan yang meragukan. Jelas. Jangan duk buat silap selalu, kan?